Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kita mendengar tentang pengenalan tentang fibra neutropenia, kita seterusnya ingin berbincang tentang macam mana kita membuat diagnosis fibra neutropenia ini. Jadi kalau kita lihat, fibra neutropenia mempunyai dua komponen. Fibra bermaknanya demam, dan komponen keduanya ialah kekurangan sel darah putih, terutamanya neutrofil. Jadi cara untuk kita mendefinisikan keadaan ini ialah kalau kita tengok kepada faktor demamnya. Demam kita tafsirkan sebagai satu bacaan 38.3 darjah Celsius ataupun 101 darjah Fahrenheit sekali bacaan saja, selalunya dengan menggunakan termometer di mulut ataupun di telinga, sudah cukup untuk kita memenuhi syarat fibra tersebut. Cara definisi kedua ialah sekiranya kita mendapat bacaan 38 darjah Celsius tanpa memberi paracetamol, kita tunggu selama 1 jam. Sekiranya selepas 1 jam bacaannya masih lagi 38 darjah Celsius, maka ia sudah memenuhi definisi febrile. Manakala definisi untuk neutropenia pula bergantung kepada absolute neutrophil count. Kita dapat satu bacaan di mana ANC-nya kurang daripada 0.5 ataupun 500, ia sudah cukup untuk memenuhi definisi tersebut. Jadi kalau sekiranya dia mempunyai white cell count yang kurang daripada 0.5 dan juga dia demam, ia sudah cukup untuk memberi definisi itu. Diagnosis yang telah dibuat, maka siasatan dan apakah yang perlu dilakukan sebelumnya akan kita bincangkan dalam video seterusnya yang diberi nama rawatan. Jadi cara definisi kedua tentang neutropenia ini ialah sekiranya bacaannya tidak segitu rendah, tetapi kita jangka dalam 3 hari lagi bacaan itu akan rendah daripada 500. Jadi sekiranya dia demam pada peringkat ANC-nya masih lagi lebih daripada 500, tapi kita jangka akan kurang dalam masa 3 hari lagi, itu pun sudah cukup untuk memenuhi definisi fibra neutropenia dan tindakan segera mesti dibuat. Mengapakah tindakan awal ini sangat penting? Kalau kita lihat di sini, ini adalah jumlah ANC dan juga risiko dari segi jangkitan kuman. Sekiranya ANC kita lebih daripada 1,000, maka jumlah jangkitan kumannya agak rendah. Ini pula sekiranya bacaannya 500 sehingga 1,000, ini 100 sehingga 500, dan ini kurang pada 100 ataupun profil neutropenia. Selagi semakin rendah bacaan neutrofil kita, selagi tinggi risiko untuk jangkitan kuman. Ini telah dikaji sejak daripada tahun 1990-an lagi. Jadi ini memang telah nyata. Sekiranya kita kurang neutrofil, risiko untuk jangkitan kuman adalah tinggi. Sekiranya kita demam saja, kita mesti mengambil tindakannya secara cepat. Jadi mengenali risiko adalah sangat penting. Secara umumnya ada beberapa jenis scoring sistem yang kita ada untuk menentukan sama ada sekiranya pesakit itu demam, kita patut mengambil serius atau tidak selepas kemoterapi. Jadi antara jenis scoring yang saya selalu pakai ialah MASC score, MASCC score, di mana ia mengambil faktor 8 jenis bacaan. Daripada 8 bacaan ini, kita lihat di sini stage pesakit. Seterusnya sekiranya pesakit mempunyai masalah dengan COPD ataupun asma, sama ada pesakit mempunyai masalah dengan jangkitan kuman sebelum ini, sekiranya umur pesakit itu lebih atau tidak. Menggunakan bacaan ini kita dapat menentukan skor pesakit tersebut, dan bacaannya sekiranya pesakit itu mempunyai bacaan yang kurang daripada 21 ataupun lebih daripada 21, risikonya agak berlainan antara satu sama lain. Sekiranya bacaannya lebih daripada 21, ini mungkin terdapat error sebenarnya. Ini maksud lebih pada 21, ini 15 kepada 21, ini kurang daripada 15. Risiko komplikasi dan risiko kematiannya akan semakin tinggi. Jadi sekiranya semakin tinggi bacaan MASC score-nya, kurang risikonya. Jadi pesakit yang mempunyai MASC score yang kurang daripada 21, risikonya semakin tinggi, dan sekiranya MASC score-nya kurang daripada 15, kemungkinan komplikasi adalah 2/3, manakala kematian pula mungkin mencapai 30%. Jadi MASC score ini sangat penting, dan kita telah membuat validasi tentang MASC score ini semasa saya bertugas dahulu di UMSC.
UMMC, di mana pada tahun 2008 kita telah melihat jangkitan fibra neutropenia terdapat di ward di sana, dan kita lihat sekiranya kita mengambil bacaan 21 pada maskor untuk dijadikan penganalisaan. Jadi kita dapat lihat sekiranya bacaannya tinggi, maka risiko pada sakit adalah lebih bagus berbanding sekiranya sakit mempunyai maskor yang kurang daripada yang rendah, ya, di mana bacaan risikonya adalah semakin tinggi. Jadi jenis bacaan MSCC yang telah disarankan dalam ujian-ujian di negara luar boleh digunakan pakai di negara kita juga. Jadi sekarang ini memang ada setengah pusat yang menggunakan maskor ini sebagai salah satu ujian menentukan sama ada pesakit itu mempunyai risiko tinggi atau tidak untuk fibra neutropenia. Malangnya untuk pesakit-pesakit hematologi, demam adalah satu perkara biasa. Jadi daripada apa yang kita dapat, ya, data-datanya, sekiranya kita mempunyai acute leukemia atau MDS, peratusan untuk mendapat fibra neutropenia adalah lebih kurang 90% berbanding dengan sekiranya kita mendapat high grade lymphoma lebih kurang 35%. Lung cancer hanya 10% sahaja. Jadi Hodgkin disease dan juga lymphoma, myeloma berada di tengah-tengah. Jadi kalau kita bezakan antara infection ataupun fibra neutropenia yang berlaku kepada pesakit-pesakit yang mempunyai leukemia, senang cerita sekiranya pesakit-pesakit hematologi ini memang risiko fibra neutropenia ini tidak boleh diambil mudah, kerana sekiranya mendapat demam, kemungkinan besar neutrofil mereka rendah, dan mereka sekiranya tidak dijaga dengan betul memerlukan antibiotik dengan cepat. Kalau tidak, mereka mempunyai risiko kematian yang tinggi daripada kalau kita bandingkan dengan diagnosis-diagnosis lain. Saya yakin semua unit hematologi di negara kita mempunyai protokol-protokolnya sendiri. Jadi bila kita dapat tahu sahaja yang pesakit itu mempunyai fibra neutropenia, tanpa perlu berbincang panjang, kita akan terus mulakan rawatan, dan kita akan bincangkan tentang rawatan ini lebih lanjut dalam video akan datang, kerana protokolnya memang betul-betul ketat. Dan jadi segi jenis rawatan diberi, jadi pada jenis antibiotik yang kita akan beri kepada pesakit, semuanya adalah termaktub dalam protokol yang sangat ketat, dan pesakit di mana-mana saja akan mendapat antibiotik yang sama. Sekiranya anda perlukan maklumat lanjut tentang fibra neutropenia ini, sila layari website saya ataupun bertanya dengan saya dalam Facebook, ya, sehingga kita berjumpa dalam video akan datang. Sekian.